arsyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Jadi masih lagi malam ini kita sama-sama berada dalam masjid ni untuk kita sama-sama berada di bawah naungan para malaikat yang sentiasa mendoakan maghfirah, yakni keampunan bagi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ni kita nak cerita tentang perbuatan Allah dan perbuatan hamba. Ini saya akan ambil daripada kitab Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Ada kitab ni? Kalau tak ada beli. Taklah maknanya biar ada simpanan, tak baca pun tak apa. Paling kurang kita meninggal nanti anak-anak kita, cucu kita power ayah kita. Power tok kita baca kitab gini. Baru ada peninggalan. Okay. Ini bagi saka. Saka pula pusaka. Saka juga peninggalan. Jadi saya cadangkan dapat tak pak halang-halang tu beli aja, murah je berapa, tak sampai RM10 lah. Kat mana belilah mana-mana ada. Banyaklah. Jauh pula. Kat Lakin ada. Lakin jauh tu. Allahu akbar. Minta imam lah beli, imam. Ada insya-Allah nanti. Jadi kita baca sikit. Saya baca muka surat yang ke-53. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 baris daripada atas. Kitab atas. 17 baris daripada bawah. Kitab Aqidatun Najin. Tentang perbuatan Allah, perbuatan hamba. Orang tanya, ni cerita dia. Ni orang tanya. Tu kita buka. Orang tak tanya, kita senyap. Orang tanya, kena jawab. Dan kita takut orang salah faham tentang perkara asas ni, perkara tauhid. Bagaimana keadaan perbuatan Allah, bagaimana perbuatan hamba. Ni kita dah lalu. Ingat tak ingat? Macam ingat tak ingat gitulah, tak apa. Malam ni kita ulang balik. Biasa. Belajar ni biasa ulang. Lama-lama pandai insya-Allah. Yang susahnya tak nak mengulang, itu masalah. Jadi kita akan cerita sikit ni. Saya baca dululah. Saya baca dalam kitab ni. Nanti saya akan huraikan. Saya akan berikan contoh-contoh. Baru nampak. Baca dulu. Boleh? Dengar. Ada kitab yang bagus. Ada kitab Aqidatun Najin. Ada? Bawa. Ya? Dia cerai ada, tak cerai ada. Yang ni yang ni tak cerai. Ada yang cerai ada. Sekejap kita ambil yang ni. Allah. Ni. Ya, ni matlaul baterai. Ni Aqidatun Najin. Ni kitab Allah Akbar. Apa di bawah ni? Ni dia. Ada kitab Aqidatun Najin. Ada. Ambil ni. Ni yang apa photostat. Yang ni photostat. Tak apa. Alam kitab ni masyhur. Kitab besar. Kalau kita nak guna kitab kecil, kita guna Matan Faridah, Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid. Dia ada juga perkara perbuatan Allah. Nanti kita lalu. Sabar. Kita lalu kita Aqidatun Najin dulu. Boleh? Surat apa ni? Ni. 53. Maka menjadikan ia oleh Allah bagi hambanya dan barang perbuatan hamba, dan memberi taufik Allah Ta'ala ia pada makhluk. Bagi orang yang berkehendak, ia akan bahawa menyampaikan taufik akan keredaan Allah, yakni Allah jua tunggal dengan mengadakan hambanya dan menjadikan segala perbuatan
yang keluar daripada hamba-Nya. Nampak tak tu? Boleh faham tak rasa-rasa tu? Macam pening jugalah ustaz. Jelas lah. Sebab tu kena ada ustaz. Kita pun tak pandai. Saya ni boleh baca ni pun sebab ulang balik perkataan guru. Kalau ikut saya ni tak pandai. Tapi bila ulang balik perkataan guru tu nampaklah macam kita lah. Tapi asal hakikatnya guru kita yang pandai. Kita tak pandai. Apa maksudnya ni? Maka menjadikan ia bagi hamba-Nya. Allah yang menjadikan perbuatan makhluk. Kalau kita kata kita ada perbuatan, maka itu pada sudut pandang zahir. Nampak kita berjalan, zahir. Nampak kita naik motor sampai ke masjid, zahir. Nampak kita buka kitab, zahir. Hakikat sebenar Allah Ta'ala yang mengadakan setiap perbuatan makhluk. Faham tak? Kalau kita kata kita ada perbuatan, itu zahir. Hakikat Allah yang gerakkan, Allah yang jadikan. Ini kena pegang sungguh-sungguh. Ini pegang sungguh-sungguh. Ni kita jangan silap yang ni. Ada orang kata Allah ada perbuatan, kita ada perbuatan. Saya dengar ada orang kata Allah ada perbuatan, makhluk ada perbuatan. Tapi perbuatan kita tak sama dengan perbuatan Allah. Pandai dah. Macam pandai lah. Dan macam saya tanya, kita tanya, ada orang tanya, kalau perbuatan makhluk tak sama dengan perbuatan Allah, bagaimanakah perbezaan tersebut? Tu nak kena jawab. Kalau kata kita ada perbuatan, Allah ada perbuatan, macam mana? Apa beza perbuatan kita dengan Allah? Allah dia kata apa? Allah buat benda besar-besar, kita buat benda kecil-kecil. Susah juga. Allah buat sesuatu tak perlu perantaraan, makhluk buat sesuatu memerlukan perantaraan. Ni dijawab. Dia jawab. Bukan saya jawab, ni dia yang jawab. Kita ni nak buat sesuatu perlukan kepada perantaraan atau perlukan bantuan. Allah buat sesuatu tak perlukan bantuan. Betul tak ni cerita ni? Dah jawab awal-awal dah. Kalau saya tak jawab awal-awal, pening juga ni. Nampak macam betul juga. Apa tak betul? Allah buat benda besar-besar, kita buat benda kecil-kecil. Allah buat alam ini. Allah buat langit, buat bumi, buat matahari. Kita buat apa? Kita jalan kaki. Kita buat apa? Pergi sekolah, datang ke masjid. Itu kita. Allah buat benda besar-besar. Kalau orang tak belajar, betul tak rasa-rasa? Macam betul lah. Tak belajar dia akan terima ni. Tapi persoalannya, adakah ini akidah ahli sunnah wal jamaah? Tu dia. Sebab tu kena datang masjid, belajar. Bunyi kuat sikit tak? Asal kuat kat luar. Luar ke dalam? Dalam kat luar tak bunyi? Bunyi juga. Biar dengar sikit kat luar. Sebab tu suruh datang belajar, suruh faham akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebab itu kalau Johor biasa kan sebut solat Jumaat, biasa sedang sebut akidah kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nak tanya, apakah pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah pada perkara melibatkan perbuatan Allah dan perbuatan makhluk? Itu yang kita nak tanya. Kata nak pegang yang macam mana? Sebab itu baca kitab. Kalau umum-umum tak dapat, dia mesti lalu kitab dan kena lalu guru. Kan baca tadi macam tak faham sangat. Jadi kita jawab balik orang yang kata Allah buat benda besar, kita buat benda kecil. Allah tak perlu perantaraan, kita perlu perantaraan buat sesuatu. Allah Ta'ala tak perlu bantuan, kita perlu bantuan. Ini perkataan apa ni? Ini perkataan Mu'tazilah. Bukan perkataan ahli sunnah wal jamaah. Ini perkataan Mu'tazilah. Boleh faham tak ni? Mu'tazilah tu siapa pula Ustaz? Allah, panjang pula nak cerita.
Dah ulang kali banyak kali dah ni. Dah apa Mu'tazilah, bab Mu'tazilah kita ulang balik akan datang. Siapa nak faham lebih, searchinglah internet tu. Mu'tazilah panjang cerita. Nantilah, tapi nak ceritanya bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah berpegang ni dia yang saya baca tadi. Allah yang menjadikan perbuatan hamba. Jika kita nampak seolah-olah hamba yang melakukan zahir semata-mata, hakikatnya Allah yang gerakkan, Allah yang jadikan. Saya cakap, bukan saya cakap, sebaca ni. Maka menjadikan ia oleh Allah bagi hambanya. Allah jadikan hamba dan barang perbuatan hamba. Nampak? Dan juga perkara-perkara yang diperbuat oleh hamba, itu Allah yang jadikan. Nampak lagi tadi. Malam ni pegang ni, insya-Allah selamat dunia akhirat. Malam ni pegang ni, dia dah boleh balik dah ni. Dah boleh balik dah, dah. Laju pula balik malam ni. Tapi pegang sungguh-sungguh ni. Kalau orang cakap ni lain, jangan pegang. Sebab kita dah ada kitab, kita dah ada rujukan muktabar, Aqidatun Najin. Bukan saya cakap, ini kitab yang cakap. Siapa, apa kitab ni? Para ulama. Sambung lagi. Tak jelas lagi lah Ustaz. Tak apa, sambung lagi. Dan memberi taufik ia. Allah yang memberikan taufik dan hidayah. Allah yang memberi taufik hidayah. Zahir, contohlah ada orang tu berdakwah pada seseorang, lalu dia masuk Islam, ataupun dia kembali balik kepada agama Islam yang sebenar. Itu maknanya apa? Maknanya Allah yang gerakkan dia bercakap, berkata-kata, dan Allah juga yang menggerakkan hati orang itu untuk dapat hidayah dan taufik. Dan akhirnya dia masuk Islam, itu juga Allah yang jadikan. Nampak tak? Nah, itu dia. Bagi orang yang berkehendak, ia akan bahawa menyampaikan ia akan keredaan. Allah yang meredai dan dia yang memberikan keredaan tersebut. Dia jadikan orang itu dapat hidayah dan dia reda. Itu hak dia. Itu dia. Tak faham tanya, tak faham tanya. Ada tak faham? Ni kita buat ke dalam ni. Kalau dalam Facebook pun tak faham, tanya. Ada soalan? Sebelum nak pergi jauh lagi ni, supaya boleh jelas, balik ni boleh ngajar. Kalau yang suami, isteri tak datang, ngajar atas katil malam ni. Bukan ngajar kitab. Ngajar lain tak, ngajar kitab. Yang isteri tak apa, ngajar balik, ulang balik, tak masalah. Ajar anak-anak. Faham ni? Kena ajar. Sebab ramai zaman sekarang saya tengok, kalau sebenarnya ramai orang dah silap faham. Memang betul dia kata. Sebanyak tanya orang, ni macam mana perbuatan Allah nak hamba? Macam tadi dah saya kata. Kita ada perbuatan, Allah ada perbuatan, berbeza. Apa yang jawab? Tapi berlalu kitab dah lain. Nampak? Sambung lagi. Tak ada soalan ni? Pegang ni. Yakni Allah jua tunggal dengan mengadakan hambanya. Allah tunggal, esa Allah. Tak ada yang lain dah yang mengadakan dan mentiadakan hamba. Hanya Allah sahaja yang mengadakan dan mentiadakan. Tunggal. Kan sebab tu kalau kita tunjuk ni, kan orang salah faham. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu esa. Kita tunjuk macam ni, orang ingat apa? Orang ingat Allah di atas langit. Bukan. Kita tunjuk ni maknanya apa? Allah itu tunggal, esa. Jangan kata Allah atas langit ni, kita atas. Bukan. Boleh faham tak? Kalau orang tunjuk macam ni, ada orang kata atas langit, itu memang salah. Itu kan akidah ahli sunnah. Siapa tunjuk macam ni, dia tunjuk langit, Allah di atas langit, itu pada di atas sana. Hati-hati. Ada orang cakap, bukan kita yang menentukan sesuatu yang di atas sana. Yang atas sana, dia kata apa? Allah duduk atas langit. Betul tak betul? Akidah apa tu? Ahli sunnah ke tak? Ni nak kena jawab. Ahli sunnah wal jamaah berpegang Allah itu wujud tanpa tempat. Kalau tunjuk atas,
itu mana salah. Allah kan atas ada arah. Maha suci Allah daripada berarah, berjuzuk dan juga bersudut. Kalau Allah ada juzuk arah sudut, maka dah tak Tuhan. Faham tak faham ni? Lemah. Perlukan pada tempat. Maha suci Allah daripada memerlukan tempat. Ada sampai kata Allah duduk atas arash. Maha suci Allah memerlukan arash. Sedangkan arash itu Allah yang jadikan. Dia tak duduk atas arash. Kadang-kadang saya nampak ada orang fikir macam patung Buddha duduk atas kursi tu. Ada orang macam tu dia fikir Allah. Akhir zaman. Dia faham tak tu? Ni dia. Jadi belajar. Ni malam semalam nak cerita semua tak sempat dah. Kita sini dah 5 tahun dah. 5 tahun 6 tahun. Mula bila lupa dah. 2011, 2012. 5-6 tahun tu. Tapi ulang balik macam ingat tak ingat je Ustaz. Tak apalah. Biasa belajar macam tu. Jadi boleh faham kalau tunjuk macam ni, bukan mana Allah ta'arash, tapi Allah itu tunggal. Bukan Allah tak langit, maka Allah itu tunggal. Allah wujud tanpa tempat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Tunggal. Dengan mengadakan hambanya dan menjadikan segala perbuatan yang keluar daripada hambanya. Ulang balik kali kedua. Atas dah cakap, bawah cakap lagi, nak kuatkan, takkid lagi. Atas dah cakap tadi, bawah ni dia nak cakap lagi. Dan menjadikan segala perbuatan yang keluar daripada hambanya. Ni sebaca ni. Allah yang menjadikan setiap sesuatu perbuatan yang keluar, yang kita buat ni Allah yang gerakkan, Allah yang jadikan. Sebab tu orang belajar tauhid dia tenang. Sebab apa? Dia tahu dia ni tak ada apa. Allah yang mengadakan, mentiadakan. Bila kita faham Allah mengadakan, mentiadakan, kalau Allah Ta'ala nak ambil apa sahaja hak dia, maka kita tenang. Sedih tu sedih. Faham tak faham? Kehilangan contoh orang yang kita sayang. Allah mana tu hak Allah. Tapi kita nak ceritanya sedih tak? Sedih tu memang Allah Ta'ala jadikan. Rasulullah anak dia Ibrahim meninggal. Sedih tak Rasulullah? Sedih. Rasulullah sedih. Rasulullah menangis. Tapi pada masa sama faham, redha, faham ini hak Allah. Dia yang mengadakan dan mentiadakan, dan dia juga boleh mentiadakan makhluk. Dah redha. Ada benda berlaku, benda kehilangan kita banyaklah. Benda kita sayang, wang ringgit, kereta, rumah, redha. Tak cakap macam mana, itulah keadaan dia. Baru hati kita tenang, kita faham. Kita ni tak ada apa. Semua Allah yang jadikan. Kalau kata Allah bagi pinjam tu macam mana keadaan? Pernah dengar juga tak? Sabarlah, ini semua pinjaman Allah. Allah bagi pinjam macam mana? Enggak paling itu. Betul tak perkataan? Betul tak? Lama dah baca ni. Dunia ni, dunianya pinjaman saja. Anak kita ni pinjaman. Macam mana nak faham ni? Nak faham macam mana ni? Betul tak betul ni? Pening juga ni. Macam mana nak cerita? Melihat pada kefahaman. Kalau dia kata Allah pinjam tu seolah-olah gini, Allah beri kuasa pada dia, Allah beri pinjam kuasa, ataupun Allah campakkan kuasa pada anak dia hidup. Lalu bila suatu masa Allah tarik balik kuasa daripada pinjaman dia tu, mana balik pinjam tu, ambil balik kuasa dia atau ambil balik soalan itu, itu salah. Tapi kalau kita faham pinjam mana Allah yang mengadakan dan mentiadakan, tak ada masalah. Boleh faham tak? Itu pun kena jelaskan tu.
Pinjam maknanya apa? Allah mengadakan tiadakan. Maksudnya ginilah. Kita ni tak ada apa, tapi Allah jadikan anak kita. Lalu Allah Ta'ala matikan dia. Allah yang jadikan. Lalu Allah mentiadakan dia. Dan itu yang Allah berkehendak. Kalau macam tu tak ada masalah. Walaupun guna perkataan pinjam, tak ada masalah. Tapi saya takut orang bila guna perkataan pinjam, seolah-olah Allah bagi kuasa. Yang bahaya ni. Allah berikan sesuatu yang pada juzuk dia. Tu bahaya. Ataupun pada kudrahnya, kuasanya bagi pada makhluk. Lepas tu Allah Ta'ala tarik balik kuasa tu. Itu bahaya. Seolah-olah kuasa Allah itu boleh berkurang dan bertambah. Siapa yang mengatakan kuasa Allah itu berkurang dan bertambah, maka dia bukan daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Boleh faham tak tu? Sebab apa? Maha suci Allah berkurang bertambah ni siapa dia? Makhluk. Berkurang tambah makhluk. Kalau Allah berkurang tambah, maknanya Allah itu tak sempurna. Faham tak faham ni? Gitu dia nak faham dia tu. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Kalau Allah dah beri kuasa, kuranglah. Kena faham, bukan Allah beri kuasa, tapi Allah mengadakan dan mentiadakan. Perkataan pun nak jaga betul tu. Bila perkataan ni baru faham. Guna perkataan tepat baru faham. Kalau salah guna perkataan, nanti yang tu yang rosak. Boleh faham sambung. Ada soalan tadi? Ada soalan tadi? Faham ni? Dahsyat. Sambung dan menjadikan segala perbuatan yang keluar daripada hamba-Nya, sama ada perbuatan yang ikhtiariyah dan perbuatan yang ittirariyah. Ni. Dan kita ni sebut dua perkara. Ada satu dipanggil ikhtiariyah, ikhtiariyah. Dan satu ittirariyah. Ni Pak Putih tak ada pula. Ingat boleh malam ni? Tak apalah, dengar je lah. Ada dua. Satu dinamakan ikhtiar. Yang kedua dipanggil ittirar. Apa beza dia? Mari kita tengok. Apa dia? Atas mazhab ahli sunnah wal jamaah, bersalahan bagi Mu'tazilah. Nampak tak sebut ni? Berkata ia. Ni kata Mu'tazilah. Sebelum saya nak jelaskan apa itu ikhtiar, ittirar, ni senang jelas dululah. Nanti pening pula nak cakap. Kan susah tak jelaskan. Kena faham dulu. Ikhtiar maknanya seolah-olah usaha. Kita boleh usaha. Kita boleh ada orang kata pilihan seolah-olah. Dengan kata saya, seolah-olah. Ikhtiar. Zahir nampak kita buat, kita usaha. Ittirariyah. Benda yang tak dapat kawal, yang tak dapat diusahakan. Seperti apa? Nafas. Tarik nafas. Tarik nafas tu kawal lah, tapi bernafas ni. Boleh kita tiba-tiba kata tak boleh nafas, mati kita ni. Apa lagi ittirariyah, jalan tiba-tiba ada kereta lalu. Ni cerita dia lah. Langgar. Kita tak dapat nak kawal. Tak sedar lah nak kata perkara yang tak dapat dikawal. Ajal, kematian. Tiba-tiba mati. Benda yang tak dapat dikawal. Ikhtiar ni seolah-olah kita dapat kawal. Ni. Tak apa, nanti kita buka jadual nanti. Kita nampak jelas. Dia kata apa? Atas mazhab ahli sunnah wal jamaah, bersalahan bagi Mu'tazilah. Lain Mu'tazilah. Berkata Mu'tazilah, perbuatan yang ikhtiariyah, yang ikhtiar itu bukan Allah yang menjadikan,
tetapi perbuatan hamba. Ni dia cerita. Mu'tazilah kata benda yang pilihan, usaha, ikhtiar itu bukan Allah jadikan, tapi hamba yang buat. Itu Mu'tazilah. Betul tak? Tak betul tak ahli sunnah wal jamaah pegang macam tu? Kena tanya betul-betul. Salah faham nanti. Apa ahli sunnah? Dengar ni. Bagi dirinya, Mu'tazilah kata ikhtiar itu bukan Allah buat, tetapi hamba yang buat. Ada pun perbuatan yang ittirariyah, yang tak dapat kawal pernafasan, demam, tiba-tiba demam ke apa kan? Itu muafakat antara ahli sunnah sama. Benda ittirariyah ni dia kata memang Allah yang buat. Itu Mu'tazilah kata benda ittirariyah Allah buat. Ahli sunnah pun kata ittirariyah itu Allah yang lakukan. Seperti demikian itu. Dan mana ni? Dan Mu'tazilah perbuatan ahli sunnah muafakat antara ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah perbuatan Allah sendiri ittirariyah Allah jadikan. Maka telah lalu sabitnya bahawa yang muktamad tiada dijadi kafir Mu'tazilah yang beriktikad seperti demikian itu, tetapi fasik lagi haram. Kalau ada orang kita dengar dia cakap apa? Ni benda yang kita tak berkawan ni memang Allah buat, tapi yang usaha ikhtiar ni kita buat. Bila kita dengar ada orang cakap macam tu, maknanya ia adalah pegangan Mu'tazilah. Apa hukum orang yang cakap macam tu? Hukumnya fasik dan haram. Dia tak lagilah keluar, iman dia tu belum keluar lah, maknanya masih beriman, tapi dia salah faham. Dosa fasik ni bukannya main-main. Fasik dosa besar. Sebab apa dia dosa besar tu? Sebab apa dia haram tu? Sebab apa? Sebab tak belajar. Kalau belajar jadi ke itu? Tak jadi. Ni sebab tak belajar cakap mengarut. Sebab itu belajar. Nampak tadi? Belajar. Sambung. Boleh faham ni? Saya ulang balik. Kalau ada orang cakap usaha, ikhtiar, pilihan ni semua kita buat, tapi benda kelipar mata, denyupan jantung, itu kita tak berkawal, itu Allah buat. Tapi ada benda kita buat, ada benda Allah buat. Itu namanya Mu'tazilah. Siapa pegang macam tu, dia berpegang dengan pegangan Mu'tazilah, hukumnya adalah fasik dan haram. Jadi macam mana ahli sunnah ni? Ahli sunnah wal jamaah ni pegangan dia macam mana? Ni kita baca. Ni bukan saya reka ni, buka kitab. Orang kata ni daripada ini kitab. Maka apabila kita ketahui akan sekalian itu, maka apabila kita ketahui akan sekalian itu perbuatan Allah Ta'ala jua, kita faham apa? Ittirari ke, ikhtiari ke, semua itu Allah yang jadikan. Tapi ikhtiar itu seolah-olah nampak yang kita buat. Seolah-olah itu namanya apa? Zahir. Ulang lagi. Benda sama ke? Ulang malam ni supaya jelas, pegang sungguh-sungguh. Sambung lagi. Maka tiada memberi bekas segala sebab yang beradat. Yang beradat itu seperti api, tiada dapat menghanguskan, dan sekalian tiada dapat memutuskan, macam pisau. Dan makanan tiada dapat mengenyangkan,
Dan air tiada dapat memuaskan, membuang haus, memuaskan dahaga, maka telah lalu hukum orang yang beriktikad memberi bekas segala sebab yang beradat dengan zatnya, atau memberi bekas dengan kuah yang dihantarkan padanya. Ni macam mana Ustaz? Tak faham pula Ustaz, panjang sangat Ustaz baca. Slow-slow. Gini slow-slow. Jadi bila kita faham segala perkara Allah jadikan, makhluk ni tak memberi manfaat mudarat. Kalau kita kata api itu, kalau kita kata sifat api itu menghanguskan, dan sebut kita ni, sebenarnya bukan sifat api. Siapa yang menghanguskan? Allah. Boleh dapat dah tu. Dah dapat. Lagi apa lagi? Sekalian tiada memutuskan. Apa cerita? Tadi cerita Nabi Ibrahim masuk dalam api, tak hangus. Sebab apa? Bukan sebab api. Allah berkehendak nak membakar atau tidak membakar. Pada peristiwa Nabi Ibrahim, Allah tidak berkehendak untuk membakar, dan Allah tak jadikan terbakar, maka tak berlakulah terbakar Nabi Ibrahim. Tu dia. Nampak tu. Memutuskan. Ada kisah apa? Kisah Nabi Ismail. Ni nak dekat dah, dekat jauh juga lagi. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dapat wahyu daripada Allah supaya menyembelih anaknya. Lalu pegang pisau nak sembelih anak. Lalu ditekan pisau tu kat leher anak dia. Tak putus. Ambil pisau tu, dia kata tumpul ke apa? Nabi Ibrahim kata tumpul ke apa? Dia letak pisau tu, dia letak atas batu, terbelah batu. Pisau yang sama letak kat batu, terbelah batu. Power pisau itu pedang ninja. Bukan pisau biasalah, batu terbelah. Itu bukan pisau tu, pedang samurai lah. Tapi dalam cerita tu pisau lah cerita dia. Dalam cerita kisah sahabat, pisau sebutannya pisau. Pisau yang sama letak batu, pecah batu tu, terbelah batu tu. Pisau sama letak dekat leher Nabi Nabi Ismail. Tak putus. Sebab apa? Bukan pisau yang memutuskan. Siapa yang memutuskan? Allah. Boleh dapat dah, malam dapat dah. Lagi apa lagi? Dan makanan yang dapat mengenyangkan. Ada orang makan tak kenyang-kenyang. Tiba-tiba sedar-sedar perut besar, badan naik. Tu tak tahulah, ada tahu Allah alam tu, cerita je. Sebab apa? Ada orang makan tak kenyang. Yang mengenyangkan itu bukan makanan. Yang mengenyangkan tu siapa? Allah. Menghilangkan dahaga. Bukan air yang menghilangkan dahaga. Siapa yang menjadikan hilang dahaga? Allah. Pegang tu je, insya-Allah. Settle. Jangan kata sekali-kali makhluk ada sifat. Faham tak faham? Jangan kata sekali-kali makhluk dapat kuasa daripada Allah, dengan kuasa yang diberikan kepada makhluk tersebut, maka ia memutuskan, dia membakar. Jangan sekali-kali sebut macam tu. Boleh faham tak perkataan ni? Jangan sebut macam tu. Itu bukan akidah ahli sunnah. Fasik lagi haram. Jangan kata makhluk dapat kuasa. Jangan. Jadi sambung. Mana lagi? Kejap ya. Mana mengenyangkan air. Maka telah lalu hukum orang yang beriktikad memberi bekas segala sebab yang beradat dengan zatnya. Kalau kita kata itu hanya hukum adat, tak ada masalah. Terus adat begini, sunnatullah. Kalau kita jumpa api, letak tangan atas api, sakit, itu sunnah.
Memang api itu sakit. Dia sunnatullah, Allah Ta'ala jadikan api itu panas. Allah yang jadikan. Faham ni? Itu sunnah. Bila makan kenyang, itu hukum adat. Boleh faham tak tu? Minum air hilang haus, hukum adat. Boleh tak bersalahan hukum adat? Boleh juga. Yang tadi yang saya cerita tadi tu, ada orang makan tak kenyang, pisau kata Allah Ta'ala jadikan pisau itu memutuskan. Tapi ada peristiwa pisau tak memutuskan, seperti peristiwa Nabi Ismail. Kenapa? Hukum adat memang kita letak pisau tu memutuskan. Kita faham? Kalau buat pisau tak betul, itu pisau tumpul. Tapi kalau pisau betul-betul tajam tak putus juga, itu namanya hukum mencari adat. Boleh berlaku tak? Boleh. Nama dia apa? Mukjizat. Tu faham tauhid. Boleh pasang, nampak? Pasang-pasang ni tauhid. Bau sedap kau nampak orang kat sini. Sini. Cara pasang. Dah kita lalu. Kan melepas apa? 8 perkara percaya adat tu. Melepas tak? 2 minggu lepas. Pasanglah. Kita pasang balik. Itu cara belajar. Dah belajar, tambah ilmu lain, pasang. Baru nampak. Faham tak faham ni pasang ni? Tak apalah, dengar je lah. Apa yang pasang Pak Ustaz? Tak apalah Ustaz. Panjang cerita tu. Sambung. Mana lagi? Dengan zatnya, atau memberi bekas dengan kuah yang dihantarkan padanya, itu semua zahir. Tapi kalau orang kata pegang, memang makhluk yang memberi bekas, memang pisau memutuskan. Tetapi pisau ni minta izin Allah, atau Allah beri kuasa pada pisau untuk memutuskan. Ni maknanya akidah apa? Namanya akidah salah, sesat dah kata, bukan akidah ahli sunnah. Dan dia ni fasik, berdosa besar. Tapi hati-hati, jika dia menafikan mukjizat, irhas, dia boleh jatuh kafir. Mana boleh nafikan mukjizat, jatuh kafir. Sebab apa? Dia dengar khabar Rasul. Mukjizat ni khabar Rasul. Nabi cerita, Nabi Ibrahim tak terbakar. Siapa cerita tu? Nabi Muhammad cerita. Nabi Ismail disembelih, tak jadi apa-apa. Siapa cerita? Nabi Muhammad. Kalau kita kata mana ada menafikan perkataan Nabi Muhammad, jatuh kafir. Tu kena hati-hati. Boleh faham tak tu? Sebenarnya tak kafir lagi, tapi nafi je benda yang mukjizat ni, habis. Sambung. Dan lagi wajib kita i'tiqadkan, pula Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, yakni memberi kuasa atas mengerjakan taat. Kita ada perkataan memberi kuasa, bukan memberi kuasa. Para ulama bahas balik ni. Apa tadi? Dia kata apa? Wajib kita i'tiqad pula Allah SWT memberi taufik, yakni memberi petunjuk atas mengerjakan taat. Allah menjadikan, memberi kuasa apa? Allah menjadikan orang itu mengerjakan taat. Nampak tak? Kena hati-hati juga. Kalau belajar atau tak ada guru, boleh pening. Tadi kata bukan berkuasa. Ni kena faham ni cerita dia. Perkataan. Bagi segala hamba-Nya yang dikehendakinya, Allah yang menjadikan sesuatu taat itu bagi orang yang dikehendakinya sampai kepada keredaannya, dan dia reda, itu semua hak dia, hak Allah. Dan kasihnya, sebab Allah sayang.
Allah jadikan orang itu taat, Allah jadikan orang itu buat baik, Allah jadikan dia buat sesuatu kebajikan sebab Allah sayang. Kalau Allah Ta'ala jadikan seorang itu buat jahat, kalau Allah Ta'ala jadikan seseorang itu buat benda keji, Allah jadikan orang itu buat perkara maksiat, maksudnya Allah hak Allah, bukan Allah tak sayang kita deh. Hak Allah. Kena faham? Kena pasang betul tu. Mana hak dia? Itu kita nak sayang tak sayang tak tahu, tapi cerita itu hak Allah. Siapa kita nak mempersoalkan? Sebab semuanya hak dia. Dia jadikan diri kita dan menjadikan perbuatan kita, itu hak dia. Tapi zahir yang kita boleh nampak, zahir apa kita buat, kita kena buat kebajikan, kita kena buat ketaatan, kita kena buat kebaikan. Sebab itu semua dalam takdir Allah. Nampak tak nampak ni? Lain macam je tengok dia. Nampak? Kita tak tahu apa yang kita buat, itu juga semuanya dalam lingkungan takdir. Kita buat baik itu juga takdir, kita buat jahat juga itu takdir. Tapi tak tahu. Sebab itu dalam Al-Quran ada perintah suruh buat kebaikan. Contoh, ini banyak lagi ni. Dalam Al-Quran ada sebut tentang Fir'aun. Allah perintah Fir'aun beriman, tapi Allah tak nak Fir'aun beriman. Maka Fir'aun tidak beriman walaupun Allah tak reda. Sebab tu ada perkara, ada Allah Ta'ala perintah, ada yang Allah Ta'ala suruh, ada Allah Ta'ala hendak. Suruh dan hendak itu perkara yang berbeza. Itu belajar apa? Bal iradah. Dah lalu lah, tapi tak apalah, nanti lalu lagi lah. Biasalah kita ni nak kena lalu ulang-ulang. Ingat, apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintah, suruh perintah tu sama lah. Apa yang Allah reda, itu sama juga kurang. Dan juga apa yang Allah Ta'ala hendak, itu berbeza. Perintah hendak berbeza. Sebab itu kalau ada orang cakap Allah nak kita semua beriman, tapi kita semua tak beriman, kita lawan, kita buat perkara maksiat, sebab itu Allah campakkan kita ke dalam neraka. Nampak? Betul tak kena tu? Sebelah balik, tak berasal dah Ustaz. Sekali lagi, Allah nak kita beriman, tapi kita buat benda lain, kita buat benda jahat, kita memaksiati Allah Ta'ala, kita tak ikut perintah Allah, tapi Allah nak kita beriman. Sebab itu Allah Ta'ala campakkan kita ke neraka. Betul tak betul? Perkataan tu betul tak betul? Tak nampak lagi ni, kena ulang lagi. Allahu Akbar. Pening kepala ni. Saya ulang lagi. Allah nak, ulang kali ketiga ni, dengar betul-betul. Allah nak kita beriman, Allah nak kita beriman, tapi kita ni lawan perintah Allah. Kita tak salat, kita tak baik pula kan bunyi, tapi tak apalah, lebih kurang tu. Kita maksiatkan Allah Ta'ala, tapi Allah nak kita beriman. Sebab itulah Allah Ta'ala campakkan kita ke dalam neraka, sebab kita tak ikut apa yang Allah nak. Betul tak betul? Betul tak betul? Allahu Akbar. Ada dua ni, ada betul, ada betul, ada satu ni. Ke depan dah jawapan dia. Perkataan tu betul tak dengan itikad ahli sunnah wal jamaah? Betul tak betul? Gini biar saya jelaskan. Allahu Akbar. Yang ni kena belajar sebab tu. Kadang-kadang dah belajar pun tak nampak lagi tu. Tak apa, belajar sebab tu ada guru. Kena ada kitab tu sebab dia. Okey, jawapannya Allah nak. Apa maksud nak? Saya tekan kata nak tadi tu. Apa maksud nak? Allah berkehendak. Apa maksud berkehendak? Kalau dalam bahasa Arab, Allah bersifat dengan sifat iradah. Apa yang Allah nak berlaku tak? Apa yang Allah nak berlaku tak? Berlaku. Wajib berlaku. Sebab apa yang Allah nak, itu kehendak dia. Tak ada sesuatu pun yang
mampu melawan kehendak Allah. Kalau kita kata macam tadi, Allah nak kita beriman tapi kita lawan, power sangat kita. Power sangat kita. Kita Tuhan ke apa? Kalau Allah nak, pasti berlaku. Jadi maksudnya, kalau Allah nak, tak timbul satu perkataan, kita lawan. Ada faham ni? Sebab kalau Allah nak, pasti berlaku. Lainlah kalau perkataan begini, Allah suruh kita beriman, tapi kita lawan perintah Allah. Allah suruh kita beriman, tapi kita lawan perintah Allah. Lalu Allah campakkan ke neraka. Ini baru betul. Itu nak kehendak, iaitu yang satu lagi suruh. Suruh tu daripada mana? Daripada Al-Quran dan hadis. Benda yang suruh tak semestinya itu yang Allah nak. Seperti iman Fir'aun. Allah nak tak Fir'aun beriman? Tak tanya balik ni. Allah nak tak Fir'aun beriman? Tak nak. Kalau Allah nak, pasti Fir'aun beriman. Tapi dalam Al-Quran, Allah suruh Fir'aun beriman. Tu dia. Nampak formula dia tu. Allahu Akbar. Panjang lah cerita ni. Boleh nampak tak tu? Abu Bakar, Allah Ta'ala suruh Abu Bakar beriman. Semua makhluk lah, semua makhluk Allah suruh beriman. Lalu Allah nak Abu Bakar beriman. Beriman tak Abu Bakar? Beriman. Sebab Allah nak. Nampak tak? Kau nampak cerita dia tu? Cukuplah malam ni. Tu je nampak tu ada. Allahu Akbar. Kena tekan banyak kali baru nampak. Macam belajar mengajar kat sekolah lah saya. Tak apa, ni pegang. Ada lagi saya di antara 4 perkara. Ada yang Allah suruh tapi Allah tak nak. Jadi 4 perkara Ada yang Allah suruh, ada Allah tak nak. Ada Allah suruh, Allah nak. Ada Allah Ta'ala tak suruh tapi Allah nak. Apa ada Allah Ta'ala tak suruh dan Allah tak nak. Itu insya-Allah kita bawa pada minggu hadapan. Insya-Allah. Cukuplah ya. Pagi kawan ramai-ramai sikit. Yang akan luar datang. Tu dia. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Cukuplah pada malam ni. Moga-moga kefahaman ni kita pegang. Ini akidah ahli sunnah. Kita mati beriman sungguh-sungguh. Betul, tepat. Sebab apa? Inilah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.